Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Baik tuan, ampun maaf kalau ada tak clear dalam perjalanan ni. Kami dah berjalanan dari Bangi. Ya, ini ada menerima kewafatan seorang tokoh Islam. Moga Allah tempatkan Allahyarham Profesor Tan Sri Kamal Hassan di tempat para salihin. Jadi tuan-tuan, pada hari ini saya nak baca sikit ayat, sepotong ayat saja daripada surah Al-Ma'idah, dalam tafsir Ibn Katsir yang saya galakkan tuan-tuan untuk miliki. Mak Fadli Ahmad, Cik Syun, Cik Daud dan masalah semua Jani. Ni tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir. Cuma ni nak bagi nampak betul ni. Okey. Ini tafsir Ibn Katsir, nampak Baik, Rida Mahmud, alhamdulillah semua. Baik, tafsir Ibn Katsir. Jadi ayat yang dimaksudkan ayat 105, firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum Fadli Ahmad di Dakhar senulis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tidaklah orang yang sesat itu akan beri kemudaratan kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Allah akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman supaya memperbaiki diri dan juga keluarga. Zaman fitnah pada hari ini tuan-tuan ya, zaman ujian, kita takut masuk dalam hadis berpagi-pagi sebagai orang beriman, berpetang-petang dalam keadaan kafir, na'udzubillah, dikrus belum ada lagi dalam bentuk PDF, semua dalam bentuk fizikal ni tafsir Ibn Katsir. Jadi ujian yang menimpa kaum ini tak terkecuali saya dan tuan-tuan adalah ujian kebendaan yang berlaku pada hari ini. Ketika Nabi nak wafat, Nabi memberitahu kepada kita bahawa bukan aku takut kamu jatuh miskin, mal faqra akhafu alaikum, walakinni akhafu an tuftaha lakum dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Bukan aku takutkan dunia ini kamu menjadi miskin semua orang boleh sabar, tapi aku bimbang apabila dunia terbuka luas pada kamu, maka setiap orang berlumba-lumba tanpa mengira perkara halal dan haram, asalkan ada kepuasan syahwat di situ. Inilah ujian paling besar dalam kehidupan orang beriman tuan-tuan, iaitu ujian nama dia syubhat dan juga syahwat. Syahwat dalam diri kita meronta-ronta minta dia pergi makan, nak yang mewah, nak kesenangan, tak nak kurang, tak nak lebih, tak nak kurang daripada orang lain, mesti lebih daripada orang lain. Ini ujian syahwat tuan-tuan. Dan syubhat adalah kejahilan yang berlaku pada hari ini. Lalu masyarakat tidak berpandu kepada ilmu yang betul. Mereka berpandukan kepada ilmu yang dia resi, dengar dalam media sosial dia pakai. Tak kira lah orang jahil ke, orang tak ada ilmu ke, siapa bercakap semua diikut. Sebab apa? Sebab dia punya hit ramai followers ni. Maka Islam yang ada pada hari ini adalah Islam ikut-ikutan tuan-tuan. Sangat bahaya. Jadi masyarakat barat pada hari ini berlumba-lumba masuk Islam, berbagai-bagai kategori, daripada yang paling bijak pandainya sehingga orang biasa-biasa. Tapi negara kita amat bimbang, orang Islam ni ikut-ikutan saja, tak faham, tak ada masa untuk belajar, sibuk dengan kebendaan, dengan keduniaan. Bahaya tuan-tuan, sangat bahaya. Setelah kami saya CMS sangat bahaya di negara kita. Semua orang mencari kebendaan. Memanglah kebendaan tu satu keperluan, tapi bukan tujuan. Salwa Muhammad alhamdulillah semua Suhaimi Hasan. Jadi ini Allah sentuh dalam ayat ini. Jagalah diri kamu, jaga keluarga kamu, bimbing, ingat, telefon, tanya. Kita sebagai ayah ibu jangan penat tau. Kalau kita penat, siapa lagi yang akan mendidik anak-anak kita tuan-tuan? Telefon, ambil tahu tuan-tuan ni mulai Allah sekalian Anak kita berada kat kolej, belajar, pandai-pandai, telefon tanya, nak dah semayang belum nak? Makan tu perkara kedua lah tuan-tuan. Pandailah dia jaga diri dia. Kalau rumah kita blackout malam-malam, anak-anak kita pandai cari kuali, mana nak masak makanan segera dan sebagainya. Pandai dia.
Buat apa duk risau sangat? Yang kita perlu risau ni agama, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat ini Allah SWT menekankan kepada kita, bila kamu melihat keadaan berlaku masyarakat yang pincang, penyimpangan, perkara-perkara hak tak lagi diikuti, perkara batil yang menjadi sanjungan, orang fasik yang menjadi ikutan, maka apa nak buat, tuan-tuan? Kita sebagai ibu kena ambil tanggungjawab. Jamidah ya, Sudah Yusuf. Bukan saya tak memandu pun ni. Alhamdulillah ada anak buah saya memandu. So saya boleh sembang lah, tuan-tuan. Alhamdulillah, nikmat tuan dimuliakan Allah sekalian. Inilah aku cakap dengan tuan-tuan ni. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahu kepada kita mengikut penjelasan para ulama tafsir, contohnya Ibn Katsir, jika seorang hamba mentaati kepada hal-hal yang halal yang aku perintahkan kepadanya dan menjauhi perkara-perkara yang haram yang aku larang, maka tidak akan membahayakannya kesihatan orang lain sama dia mengerjakan apa yang aku perintahkan kepadanya. Jadi kalau anak kita datang beritahu, "Bah, nak minta beasiswa bah, tapi gaji apa ni bukan gaji B40, gaji apa ni, gaji apa nama S60." Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian ya. Maka kalau kita manipulate bah boleh bah, nanti dapat iPhone, dapat gadget, dapat device percuma bah. Jangan buat benda haram. Walaupun tak ada alat ni pun kau boleh belajar kan. Dulu ayah tak ada pun internet, tak ada apa, boleh belajar masuk universiti. Yang kau sibuk-sibuk benda ni semua apa, tak ada pun tak apa, nak apa beli murah second hand pun tak apalah. Dah ini tuan-tuan, orang menipu. Kenapa menipu? Sebab nak dapat beasiswa. Sebab apa nak beasiswa? Nak bagi mewah. Kita duduk belajar susah-susah, tak ada beasiswa semua okey apa, duduk makan je, berlapar pun ada, tak ada duit nak makan, paksa berjalan kaki pergi universiti, basikal pun tak ada. Ya, bila kita latih anak-anak kita ada mujahadah macam ni, tuan-tuan? Amat menyedihkan tau. Kadar penipuan ni berlaku di mana saja. Ayah ibu pergi haji, sembahyang, tapi menipu ni galak. Ya, bukan miskin, jatuh miskin ke kalau tak dapat beasiswa tu sebagai contohnya. Kenapa ni satu benda yang sangat memalukan, tuan-tuan. Ya, kadang ada di kalangan mahasiswa ni, mahasiswa beritahu dia dah device, tapi ayah mak kata tak je, dia dapat jual. La ilaha illallah, Rasulullah. Apalah perkara semikian, tuan-tuan. Jatuh miskin ke kita kalau tak dapat benda tu? Jadi kaya kita kalau dapat ambil barang curi dia, penipuan macam tu, tuan-tuan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Rasulullah. Tak sentuh sesiapa lah, tuan-tuan ya. Tapi kita dengan anak kita pada ini kena beritahu ni halal ni haram. Buat nak, kalau tak buat sekarang, bila lagi kau akan buat? Ya, buat apa kita menipu? Inilah dia keadaan yang berlaku pada masyarakat hari ini. Kadang-kadang ada ibu ayah pula berkata pada anaknya, bila engkau ada power, carilah power. Dah mak ayah pula galakkan anak buat maksiat. Haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula la quwwata illa billah. Yalah, betul lah, semua orang risau kalau anak tak berkahwin, perempuan terutamanya. Tapi ada kan dengan cara berkapal-kapal macam tu. Ya, yang pergi belajar kat luar negara pula, musim-musim cuti ni pergi ramai-ramai lelaki perempuan, pergi travel sama-sama. Kalau yang perempuan tu nak pergi toilet, lelaki tunggu kat luar, nak jaga konon. Dia boleh kasihan. Ni budak-budak belajar luar negara cerita lah. Yang tak buat begitu rasa macam pelik pula. Ni sebab Nabi telah menyatakan, Ja'al Islamu ghariban wa sa'udu ghariban wa tuba lil ghuraba. Ada dengar tak lagu? Ghuraba, 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 ghuraba. Ghuraba ni mana? Strangers. Orang mengamalkan Islam akhir zaman ni akan jadi stranger. Orang pandang pelik, terasing. Kenapa pelik sangat dia? Orang semua nipu, dia tak nipu. Kan? Orang semua senang, dia susah. Kan pelik. Nipu Islam ni pelik. Budak perempuan ni kenapa pakai tudung macam ustazah pula ya? Pakailah tudung macam artis. Pakailah tudung kecil sikit. Nanti orang pun nampak. Ahlan salan, saudara baik saya, sahabat baik saya Hafiz Karim, engineer. Rohani, saudara semua ya, Tika, kakak saya Azizah, Hamid, semua yang tuntun pada tengah gini. Inilah ujian akhir zaman, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kita 1400 tahun yang lalu, la yadhurukum, bagaimana Allah ingat kepada la yadhurukum man dhalla idha ihtadaitum. Takkan kamu mendapat kemudaratan mereka dan sebab kamu kekal atas siratan mustaqim. Kekallah buat kebaikan walaupun orang lain tidak melakukannya. Jangan rasa kesebersalahan, jangan rasa keterasingan.
teruskan mengamalkan Islam ni walaupun orang lain tidak mengamalkannya. Inilah dia fitnah akhir zaman, tuan-tuan ya. Allah mengajar kita dalam ayat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hal yang sama dinyatakan daripada Al-Walibi daripada Ibn Abbas. Perkara ni dinyatakan mukhatirul ayat. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum, wahai orang beriman, jaga diri kamu. Ini anfusakum ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia merupakan satu bab taukid. Mengingatkan, penekanan pada aspek tersebut diberikan. Jangan kita duk sibuk keadaan orang lain tapi diri kita sendiri terabai. Ya, main-main kita bantu orang. Kita padanya berniaga nak bantu orang, tapi dia sendiri pun rumah sana sini, saya suruh pun lambat. Apa cerita ni tuan-tuan? Ya, orang ni sibuk bina rumah orang, rumahnya macam reban ayam. Macam tu kan yang kita nak. Orang ni sibuk apa ni? Betul kereta orang, kereta dia layak dibuang ke dalam rombong saja. Inilah keadaan segelintir manusia pada hari ini. Dia menjadikan alasan katakan nak bantu orang, tak ingat tidak bantu orang ataupun ambil duit orang. Kita pun tak tahu tuan-tuan. Kita nak zaman pada hari ini ya. Jadi Allah Ta'ala mengajar kita, diri kamu tu selamatkan dulu. Barulah kamu boleh selamatkan orang lain. Kalau kita naik kapal terbang kan, rumah dia buat, kalau jatuh apa ni, topeng udara ni, oksigen ni, maka pakaikan di anda sebelum memakaikannya kepada orang lain. Betul tak? Kalau kita sendiri mati, macam mana kita nak selamatkan orang tuan-tuan? Gitu. Jadi penekanan yang Allah berikan kat sini, diri kamu jaga. Sembahyang kamu, zikir kamu, doa kamu, Quran kamu, tahajud kamu. Ini perkara yang kamu kena lakukan sebelum ajak orang lain. Usah duk risau sangat pasal orang lain. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, baiki diri kamu dahulu. Itu sebab Muhammad Iqbal, seorang sarjana Islam yang terkemuka, pernah berkata, aku terlibat di pihak antarabangsa untuk merawat berbagai masalah menimpa dunia. Aku pergi ke sana ke sini berseminar dan sebagainya. Aku pulang ke tempat aku lihat tak banyak perubahan yang berlaku. Lalu aku pun pergi kecilkan skop aku kerana dunia terbesar. Aku pergi peringkat negara. Aku cuba baiki negaraku. Berbagai aktiviti aku sertai. Masa berlalu, umur aku makin tua. Aku pulang ke kampungku. Aku dapati tak ada apa sangat yang boleh buat perubahan. Bukanlah menafikan terus ya. Lalu aku pergi ke peringkat negeriku. Aku pun sibukkan diriku dengan berbagai aktiviti untuk memperbaiki, merawat masalah negeri. Masa berlalu, umur aku makin tua juga. Aku tak dapat apa-apa banyak perubahan yang aku lihat. Aku pergi ke kampung halamanku. Aku cuba untuk baiki peringkat kampung. Aku dapati masa berlalu, umur makin tua, tenaga makin kurang. Tak banyak juga perkara yang boleh dilakukan. Okey tuan ya. Saya akan buat audio buku tafsir insya-Allah di Cruise insya-Allah. Doakan saya Faisal. Si Faisal doakan saya, mudah-mudahan Allah bagi kesihatan, keafiatan, kesempatan. Akhirnya Iqbal berkata, aku cuba untuk melihat diriku sendiri, keluargaku, kerangka yang aku mulakan adalah keluargaku sendiri. Aku baiki, aku ajak anak isiku menjadi baik, mengamalkan dasar-dasar amal soleh dalam hidup. Maka barulah aku dapati perubahan banyak boleh aku buat. Jadi mulakanlah dengan diri kita sendiri tuan-tuan. Ya, lepas tu barulah kita boleh menguruskan orang lain. Jangan terbalik ya, sibuk orang lain. Oh, kita kesian orang tu, kita kena uruskan. Betul lah, siapa tak kesian orang Islam kat Turki, ujian berlaku pada mereka. Tapi diri kita, keluarga kita bagaimana pula tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Antarabangsa tu banyak badan yang bertanggungjawab menjalankan tanggungjawab. Kita boleh salurkan kemampuan kita, wang yang kita mampu mengikut kemampuan kita, bukannya wajib. Ini satu benda sunat. Tuan juga sekalian negara Turki pun negara yang kaya, boleh menguruskannya. Ni kita sendiri ni kena uruskan tuan-tuan. Ya, kefahaman Islam kita setakat mana, itu yang perkara yang kita kena ambil penekanan. Bila cakap macam ni orang marah lah. Ya, kita cakap berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kepada kejahilan. Ini perkara yang kita kena ambil berat, ambil peduli, ambil tahu ya. Baik. Jadi Allah menjelaskan kat sini, la yadhurukum man dhalla idza ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tidaklah orang yang sesat itu akan beri mudarat kepadamu bila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Maksudnya Allah akan beri balasan kepada setiap orang sesuai dengan amalannya. Jika dia buat baik, dia akan dapat kebaikan. Jika dia buat buruk, dia mendapat keburukan. Dalam hal ini tidak terdapat dalil yang menunjukkan perintah meninggalkan amal makruf nahi mungkar jika hal itu mungkin untuk dilakukan.
Jadi fahami tuan ya, perkara asas hidup ni diri kita, keluarga kita, bagi peranan pada mereka. Sebab tu tanggungjawab kita barulah pergi ke luar. Pastikan anak isteri kita pengisiannya, ilmunya, amalan Islamnya. Ini dia penekanan yang Allah berikan, tanpa menafikan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar yang wajib kita jalankan. Tapi keutamaannya adalah kepada anak isteri kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Imam Ahmad menuturkan riwayatnya bahawa suatu ketika Abu Bakar Siddiq berdiri untuk menyampaikan khutbah. Dia pun memanjatkan pujian kepada Allah, kemudian berkata, wahai manusia, sungguhnya kamu telah membaca firman Allah, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu, tidaklah orang sesat itu akan beri mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk, dan sungguhnya kalian telah menempatkannya di tempat yang salah. Sungguhnya aku mendengar Nabi bersabda, innan nasa idza ra'awul munkara wa la yughayyirunahu yushikullahu an ya'ummahum bi'iqabih. Sungguhnya jika manusia melihat kemungkaran tidak mahu mengubahnya, hampir saja Allah menimpakan azab kepada mereka. Perawi ini mengatakan, aku dengar Abu Bakar berkata, wahai sekalian manusia, jauhlah kamu keadaan dari berdusta, kerana dusta itu akan menjauhkan diri kamu daripada keimanan. Ingat ya, dusta yang kita sebut tadi bukan dusta cakap bohong setakat itu saja, persaksian palsu yang berlaku pada hari ini. Ya, sebagai contoh yang telah diberikan tadi, anak-anak kita belajar, tak payah duk menipu dah tuan-tuan, berapa gaji yang sebenarnya. Kalau itu hak kita, kita dapat. Kalau bukan hak kita, nak apa kita ambil. Ya, ini contohnya. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Ashabus Sunan yang 4, Ibn Hibban dalam kitabnya. Yang lainnya melalui jalan yang sangat banyak, yang berstatus muttasil dan juga marfu'. Status muttasil, marfu' yang telah pun ditarjihkan oleh para ulama. Contohnya Ad-Darqutni. Abu Isa Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Sumayyah Sya'bani. Dia berkata, oh ya tuan, ya, aku datang kepada Abu Sa'labah Al-Khushani, bertanya kepadanya, bagaimana engkau mengamalkan firman Allah SWT ini? Bagaimana engkau mengamalkan ayat ini? Kata beliau, dia menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku telah menanyakan perkara itu kepada orang yang benar-benar mengerti. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, maka baginda menjawab. Ya, ayat bukan jawapan baginda, bali tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan tab'an wa dunya mu'thatan wa ijabi kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alayka bi khasati nafsika wa da'il awama fa inna min wara'ikum ayyama asabiru fihinna mithlu al-qabid 'ala al-jamr lil 'amil fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna ka'amalikum. Dengar baik phone holder tak pergi kerja sama. Ya baik, tak apalah ya, bukan wajahnya yang penting, ilmunya yang kita sampaikan. Nabi telah menjelaskan, hendaklah kamu saling menyeru perkara yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, sehingga engkau melihat keadaan ditaati, hawa nafsu dituruti, dunia diutamakan, dan kagumnya setiap orang pada pendapatnya. Hendaklah engkau menjaga dirimu sendiri dan tinggalkanlah orang awam, kerana di belakang kamu masih ada hari-hari yang panjang. Hari yang panjang ini dimaksudkan adalah fitnah akhir zaman. Orang yang pegang kepada Islam pada masa itu seumpama seorang yang memegang bara api. Beramal pada hari-hari itu akan mendapat balasan yang sangat hebat, seumpama balasan 50 orang yang beramal. Mungkin inilah harinya tuan, hari ujian, hari untuk menetapkan kebenaran sangat sukar, dan banyaknya pembohongan dan pendustaan, banyaknya perampasan kepada hak orang yang tak sepatutnya. Orang-orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat, dan pengkhianat pula dianggap sebagai orang yang amanah. Baik, jadi hadis ini sekali lagi, dan juga ayat yang kita bentangkan ni, ayat 15 surah Al-Ma'idah ni, adalah menjadi satu penekanan kita pada waktu ni. Jagalah diri kita, keluarga kita dengan sebaik mungkin. Pantau, tanya, ambil pegang keimanan tu, doakan untuk mereka. Sebagai contohnya doa yang selalu saya ajarkan kepada tuan-tuan, iaitu doa Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah, Allahumma thabbitha waj'alha hadiyatan mahdiyatan, ya Ummi Yahya salan aini. Ya Allah ya Tuhan, tetapkanlah iman dia, jadikan dia pembawa hidayahmu dan tempat turunnya hidayahmu. Allahumma thabbitha waj'alha hadiyatan mahdiyatan. Wahai Tuhan, jadikan anak perempuanku ini pembawa hidayah, tetap dalam iman, dan menjadi tempat orang lain mendapat hidayahmu. Ya, hidayah turun kepadanya sebelum orang lain.
Jadi doa-doa seperti ni jangan pernah berdoakan untuk anak-anak kita. Kalau Rasulullah SAW amalkan kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, itu dipegangnya dada beliau, dipukulnya dada Jarir bin Abdullah Al-Bajali dengan doa tersebut. Kita yang lelaki boleh doakan untuk anak lelaki kita banyak. Baik, jumpa lagi pada waktu lain. Dapatkan tafsir Ibn Katsir sangat ya, manfaat untuk kita semua. Dapatkanlah daripada Ustaz Zanulis. Ya, tuan yang minat pun dapatkan daripada Ustaz Zanulis ya. Ustaz Umi Fatih ada dalam grup ni. Tuan yang minat boleh masuk Telegram sahabat Ustaz Zazan. Nanti akan dapat nota dan doa yang kita pelajari. Amran Ahmad dan Nafisa ya. Dapatkan tafsir ni, hadiahkan untuk diri kita dalam kerangka kita nak kembali kepada Allah. Ada usaha untuk memahami kalamnya. Ya. Kalau kita jumpa pemimpin pada hari ini contohnya kan, pemimpin tu sedang bawa satu idea, kerangka pemikiran, kita jumpa dengan dia, kita cerita tajuk yang dia suka untuk diwacanakan itu. Gembira dia tengok kita ni seorang follower dia yang committed. Betul tak? Nanti kalau kita jumpa dengan Allah nanti, betul? Kalau tak faham Quran, malu nak jumpa dengan Allah, nak cakap apa dengan Allah, apa benda yang kau amalkan pada Quran. Jadi cubalah kita ambil peluang untuk memahami Al-Quran. Tafsir Ibn Katsir ni pilihan. Kita akan selalu kuliahkan dekat online kat sini Dapatkan, masuklah dalam grup sahabat Ustaz Zazan di Telegram. Dapatkan daripada Ustaz Nulis. Dan bagi tuan minat untuk jadi dropshipper, boleh berurusan dengan Ustaz Nulis bersama kami Nurida Mahmud, Jamidah. Terima kasih semua. Nur Ain, sampaikanlah pesan ini kepada semua untuk menjaga diri kita, pegang Islam kuat-kuat, didik anak-anak, isteri, keluarga untuk mengamalkan Islam walaupun sukar pada hari ini. Sekian, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fiza Ismail. Terima kasih Ustazah Kabisa. Terima kasih kepada Ahmad Badri Long. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih Fazailah Ali. Terima kasih.